Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 4A1. So hari ini kita akan masuk kepada kumpulan 18. Masih lagi dalam jadual berkala unsur, tapi kita akan tengok unsur kumpulan 18. Okey, so di depan kamu tu ada kumpulan 18. Okey, so kita tengok dulu. Okey. So untuk jadual berkala unsur, awak kena hafal kumpulan 18 ni. So kumpulan 18, okey, terdiri daripada unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan juga organeson. So organeson ni baru sahaja diletakkan di dalam jadual berkala unsur. Sebelum ni tak ada. Okay, so helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, organeson. Ingat tu. HENE, okay, AR, KR, ZE, RN dan juga OG. So ini kumpulan 18. Okey, kumpulan 18 dikategorikan sebagai kumpulan yang stabil, okey, ataupun dinamakan sebagai gas ADI. Okey, gas ADI, ADI, okey, ADI. Ataupun nama lainnya adalah nadir, okey, gas ADI ataupun gas nadir. Okey, ataupun dalam English noble gases. Kenapa dipanggil sebagai gas adi, gas nadir ataupun noble gases? Kerana dia adalah dia lengai. Okey, sifat dia lengai. Apa maksud lengai? Lengai ni maksudnya tidak reaktif, unreaktif, tidak reaktif, tidak bertindak balas dengan mana-mana unsur. Dia stabil. Dia stabil sangat. Okey, dia stabil. So bila unsur itu stabil, dia tidak boleh bertindak balas dengan mana-mana unsur lain. Oksigen ke, apa-apa saja yang pergi kepada helium ni tak ada tindak balas. Okey, tak ada tindak, dia sangat stabil. Okey. So, unsur-unsur inilah yang dikatakan stabil dan juga tidak bertindak balas dengan unsur-unsur lain. Okey, mari kita tengok next. Right. Okey, so kita ada berapa tadi? Okey, so ini adalah kamu punya nota sekejap lagi. So, kamu masukkan yang pertama, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan juga organeson. Okey, so masukkan nama penuh dia. So kita ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan juga organeson. So ada berapa semua tu? Ada 7. Alright. So kita tengok satu persatu. Okey. Alright. So kumpulan 18 dikenali sebagai gas adi. Okey, gas adi ataupun apa yang cikgu cakap tadi adalah nadir. Okey, nadir. Wujud sebagai gas. Okey, ia adalah gas. Gas monoatom. Okey, monoatom. Apa maksud monoatom? Dia atomnya satu. Okey, atomnya satu. Contohnya helium dia macam tu. Okey, dia bukan macam fluorine, kumpulan 17. Okey, kumpulan 17 kamu tahu dia wujud sebagai duatom tu. Okey, kumpulan 17 contohnya chlorine. Chlorine 2 kan? So chlorine tu dia macam ni. Nampak tu duatom, ada 2 atom. 2 atom, 1 2. Tetapi untuk gas kumpulan 18 dia adalah monoatom. Dia satu. Okey, dia satu sahaja atomnya. Okay, sorry ya, saya punya nota ni asyik bergerak. Okey, so dia mempunyai susunan elektron yang apa? Okey, kalau kamu perasan, susunan elektron kumpulan 18, okey, dia adalah mempunyai susunan elektron yang duplet atau oktet yang stabil. Okey, mempunyai susunan elektron oktet dan juga duplet yang stabil. Okey. Okey, so mempunyai susunan elektron yang apa? Yang oktet. Okey, oktet. Okey, oktet. Apa maksud oktet? Maksudnya elektron valence dia 8 dekat belakang. Okey, 8 dekat belakang. Yang oktet atau duplet. Okey, duplet yang stabil. Maksudnya elektron valence yang paling belakang dia ada 2 atau 8. Okey, dia dah stabil. Saya cakap kalau dia stabil, dia elektron valence dia maksudnya belakang dia mesti ada 2 ataupun 8. Okey, atom di belakangnya. Okey, so tak percaya. Okey, mari kita tengok. Right.
tengok jadual berkala unsur. Alright. Okey, tengok situ. Untuk helium, okey, perasan tak? Okey, kita tengok nombor proton dia, atas nombor proton dia 2. So, dia punya susunan elektronnya adalah 2. Okey, so dia dah duplet, dia dah stabil. Okey, dia tak perlu menerima ataupun menderma elektron ataupun berkongsi elektron untuk membentuk elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Tak perlu dah sebab dia dah duplet. So, tengok untuk neon dia 10. So, elektron valence dia 2.8. Sorry, susunan elektron 2.8. So, nampak elektron valence dia lah 8. So, bila 8, dia oktet yang stabil. Dia tak perlu lagi untuk derma ataupun terima elektron untuk membentuk elektron oktet yang stabil. Okay, so argon pun sama. 2, 8, 8. So, elektron valence dia lah 8. So, kalau diperhatikan, semuanya adalah 8 elektron valence dia kat belakang-belakang ni. Semua 8. Okay, semuanya 8. Sebab itu dia kumpulan 18. Sebab itu dia kumpulan 18. Sebab elektron valence-nya semuanya lah 8. Okay. So, di sini kalau diperhatikan, bila elektron valence-nya 8, so dia sudah mencapai elektron oktet. Okay. So, yang 8 kita panggil oktet. Yang 2 kita panggil sebagai duplet. Mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Right. So, seterusnya. Okay, seterusnya. So, kita perhatikan. Dia tidak reaktif. Maksudnya tidak bertindak balas secara kimia. Dia tidak bertindak balas dengan unsur lain. Kerana apa yang saya cakap tadi? Dia tidak menderma atau menerima dan menderma, menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Tidak menderma, tidak menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. Sebab tu dia tidak reaktif. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil. Okey, so 2 benda tu awak kena ingat. Okey, seterusnya kita perhatikan yang last sekali. Okey, apakah kegunaan unsur-unsur kumpulan 18 ini di dalam kita punya kehidupan seharian? So, helium digunakan dalam mengisi belon udara panas ataupun belon kaji cuaca. Okey, helium tu untuk mengisi belon udara panas ataupun belon kaji cuaca. Okey, argon diisi dalam mentol elektrik. Okey, mentol elektrik. Neon diisi dalam lampu papan-papan iklan. Okey, radon untuk merawat kanser. Okey, radon untuk merawat kanser. Krypton diisi dalam lampu flash. Okey, lampu flash. Lampu kamera DSLR yang ada flash tu. Okey, dan xenon diisi di dalam lampu rumah api. Okey, rumah api. Okey, boleh? Okey, so pilihlah. Kena ingat salah satu dia punya fungsi itu. Alright. Satu lagi, xenon juga digunakan dalam ubat bius. Alright. So, seterusnya kita tengok dia punya sifat. Okey. Sifat unsur menuruni kumpulan 18. Okey, tengok situ. Ini kumpulan 18 menuruni helium, neon, argon. So, kalau diperhatikan, dia punya saiznya semakin besar. Betul tak? Saiznya menuruni kumpulan 18, saiznya semakin besar. Sebab apa? Sebab dia punya susunan elektronnya macam tu, nampak? Dia bertambah. Okey, helium 2. Ini 2.8. Ini 2.8.8. So, dia nampak dia punya petalanya makin bertambah. So, dia semakin besar. Okey, semakin besar. So, apa jadi pada dia punya takat lebur dan juga takat didih unsur? Okey, so bila dia saiz atom semakin bertambah menuruni kumpulan, saiz atom macam awak pun makin besar suatu bahan, apa yang akan jadi? Okey, dia akan menyebabkan takat lebur menjadi bertambah. Susahlah kita nak leburkan dia dan juga kita nak didihkan dia. Susah, sebab dia makin besar kan. Kerana apa? Kerana pertambahan saiz atom meningkatkan daya tarikan antara atom. Saiz atom yang semakin bertambah, daya tarikan dia juga bertambah. So, kita susah nak leburkan sesuatu bahan itu. Takat lebur dan takat didihnya semakin bertambah. Dan juga dia punya tarikan semakin kuat lah. Bila dah semakin petala dia semakin bertambah, daya tarikan semakin kuat. Dan semakin kuat
dan semakin banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu untuk dileburkan. Boleh faham? Okay, so itu adalah kumpulan 18. Alright, saya rasa tak ada masalah dah untuk kumpulan 18. Tolong buat latihan yang saya hantar sekejap lagi dalam grup ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.